sedang dibuat oleh kumpulan-kumpulan KIK seluruh sistem JITM sebenarnya. Okey. So kita lebih memfokuskan pada sesi soal jawab bersama dengan rakan-rakan dalam siri kali ini. Jadi sebelum tu saya mungkin nak ambil masa 10 hingga 15 minit untuk menjelaskan sedikitlah tentang idea unggul ini. Okey. Slide ini saya akan kongsi bersama, yang mana slide ini asalnya dibuat oleh pakar rujuk Muhammad Risham daripada JITM Jengker. Kita kongsi-kongsi. Ini adalah pakar rujuk yang ada di Malaysia. Pasti daripada Pinang. Pastinya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakar rujuk daripada Kelantan, Perak, Komunikasi dari Shah Alam, Melaka, Perlis, Haji Anwar daripada Infrastruktur Shah Safari, Shah Alam, Cik Surya, Polis Bantuan, Shah Alam, Cik Sahil Syam daripada Shah Alam juga, Cik Syam dari Jepun. Okey, kita akan membicarakan ada 4 slot yang pertama, 4 sesi. Sesi yang pertamanya saya akan ceritakan sedikit tentang pengenalan. Yang sesi kedua tentang garis panduan, dan yang ketiga kita akan detailkan tentang pertandingan yang mengagumi poster, video dan juga persembahan lisan ataupun viva, dan kita ada sesi soal jawab. Okey. So unggul ini sebenarnya dia sebagai suatu penggantian kepada Konvensyen KIK yang tidak diadakan pada tahun ini. Pihak INCA setuju pihak membukan Konvensyen KIK pada tahun ini dan diganti dengan pertandingan idea unggul. So yang pertamanya, idea unggul ini bertujuan tujuannya adalah sebagai menjamin kelangsungan. Kenapa kita wujud dan aktiviti ini adalah untuk jangkaan kita JITM sepanjang masa, untuk memastikan supaya kita ini sentiasa ada peningkatan dan juga penambahbaikan daripada aspek-aspek yang merangkumi gerak kerja kita di JITM ini sendiri, merangkumi sama ada kesihatan, keselamatan, PMP, proses dan cara bekerja, pelaksanaan, ekonomi itu sendiri, kaedah komunikasi, jaminan kehidupan, dan yang penting sekali adalah kepuasan hati kita yang bekerja ataupun pelanggan kita JITM itu sendiri. Okey. So JITM, ini biasa yang kita dengar daripada idea unggul. Okey. So rasanya sahabat-sahabat daripada kumpulan-kumpulan idea unggul yang sememangnya dah mendaftar untuk bertanding pada tahun ini telah pun faham dan telah pun kita meletakkan kita ada yang mana antaranya kita kena ingat bahawa daftaran melalui SPKIK settle dah. Sebab itu kita dimaklumkan kita ada 65 lebih kurang lah, kalau tak silap saya, kumpulan yang telah mendaftar untuk bertanding, dan selepas telah confirm mendaftar, maka tarikh-tarikh penting yang diingati yang perlu disimpan oleh kumpulan ialah due date, bilakah poster dan video itu perlu dihantar dan diupload ke dalam sistem. Perlu diingat betul-betul lah. Dan di dalam garis panduan ini rasanya dah faham, dah clear dengan aturan dan juga
syarat-syarat yang telah ditetapkan. Saya pada hari ini kita ulang sekali lagi, yang mana yang pertamanya, pertandingan ini hanyalah untuk staf IITM secara berkumpulan, bukan personal. Maknanya teamwork. Perlu bergerak secara berkumpulan. Dan di dalam melaksanakan idea unggul pada, ini first time percubaan sebenarnya, dalam melaksanakan ini ia masih lagi mengekalkan kaedah metod PDCA, design thinking ataupun Blue Ocean Strategy dalam melaksanakan inovasi dan kreativiti. Sudah semestinya setiap inovasi yang dilaksanakan itu mestilah bertepatan dengan tema yang telah ditetapkan itu. Okay. Projek inovasi yang dilaksanakan ini mestilah asli, tidak pernah dikomersialkan ataupun diciplak daripada mana-mana sumber dalam dan luar negara. Okey, ini paling penting ya. Dan pencalonan mestilah mengikut garis panduan. Penyertaan daripada kumpulan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dianggap tidak layak. Dan keputusan panel adalah tamat serta rayuan ke atas apa-apa jua keputusan yang ataupun isu juga. Okey. Dalam idea unggul ni kita ada dua perkara je sebenarnya. Yang pertamanya ada poster dan yang keduanya ada video. Itu dalam memastikan penyertaan kumpulan tuan dan perempuan ini layak dan boleh diterima dan difahami oleh panel juri, maka yang pertamanya ringkasan eksekutif ini perlu ditulis dan dibuat dengan sebaik mungkin. Rasanya pun dah settle benda ni. Cuma yang penting, yang perlu gerak kerja yang masih lagi perlu dilaksanakan ialah penyediaan poster dan video. Okay, untuk poster, syarat yang telah ditetapkan ialah dengan menggunakan saiz A0 AO yang berorientasi portrait, format PDF atau PNG ataupun JPEG gambar ni dalam soft copy dan dalam sistem. Dan yang kedua ialah video yang menerangkan tentang idea ataupun projek inovasi yang dilaksanakan. 10 minit. Dan persembahan video adalah mengikut kreativiti kumpulan masing-masing dan mengandungi kriteria penilaian yang digariskan. Rujuk perkara 2.1 dalam garis panduan lah. Okay. Okay, ini adalah cadangan kandungan yang dicadangkan ataupun yang patut ada di dalam poster yang akan dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang masuk bertanding. Tajuk idea, projek inovasi kena ada. Okay. Dalam poster, kumpulan kena letak tajuk. Apakah projek inovasi? Macam KIQ juga ada tajuk projek inovasi. Nama kumpulan dan organisasi dinyatakan, pengenalan, penyataan masalah ataupun objektif, potensi pelaksanaan, signifikan, impak kepada ekonomi, sosial, masyarakat, alam sekitar dan sebagainya, keberkesanan, inovasi dari sudut outputnya, komit faedah, kegunaan dan produktiviti. Dan validity ataupun kirafan serta potensi perkomersialan kalau ada, itu satu kelebihan sebenarnya. Sebab memang dalam idea unggul sebenarnya kita tidak, pihak awalnya kita pihak penganjur awalnya nak melihat idea, sebab itu nama dia idea unggul, tetapi dalam idea unggul itu satu bonus kalaulah idea yang dicipta dan dilaksanakan ini telah ataupun ada kirafan dan ada penyataan yang mana ianya berpotensi untuk dikomersialkan. Ini satu bonus lah kepada kumpulan. Tarikh penting di peringkat pendaftaran rasa okey, cuma yang
perlu akan bersungguh-sungguh ialah due date untuk menghantar poster dan video projek inovasi ini ialah pada 20 hari bulan 10, bermakna kita masih ada berbaki dalam 2 minggu lagi. Okey. Tutup tarikh penghantaran poster dan projek video inovasi tersebut, maka tuan-tuan, kumpulan yang bertanding akan dinilai dalam 2 peringkat. Penilaian saringan awal akan dibuat pada 30 ataupun selepas itu, dan daripada saringan awal ini akan disenarai pendek, akan kalau tak silap saya dimaklumkan, kita akan memilih 30 kumpulan yang terbaik untuk ke final, untuk saringan akhir pada 6 hari bulan November. Dan pada kumpulan yang masuk ke 20 pemenang ataupun 29 pemenang, 29 penerima anugerah yang akan kita tengok nanti depan ni, anugerah yang akan diperolehi. Okay, so 29 anugerah akan dipertandingkan, bermakna ada mungkin 29 kumpulan dan mungkin kurang daripada itu. Boleh jadi satu kumpulan mendapat 2 atau 3 anugerah. Okay. So dalam Hadiah Enggo ni sama macam KIK juga, kita masih mengekalkan bidang inovasi, PMP, pengurusan dan juga sosial. Dan rasa saya tak inovasi pengurusan dan inovasi sosial. Saya rasa maklum merujuk di panduan yang disediakan. Okey, dan di setiap kategori inovasi ini kita pecahkan dua, ada kategori penciptaan dan ada juga penambahbaikan. Okey, so penciptaan ialah benda yang baru yang baru perkenalkan, dan kalau penambahbaikan ialah idea ataupun inovasi produk itu yang ditambah baik daripada yang sedia ada. Okey. So ini adalah contoh-contoh ciri-ciri inovasi yang berimpak tinggi, yang mana ia mengangkumi kreativiti dan inovatif, kita mampu memberi penjimatan kos serta mengoptimumkan sumber serta mampu menjana dan meningkatkan kepada jabatan ataupun item itu sendiri. Kalau ciri-ciri yang kita boleh ialah replikasi. Maknanya replikasi ni ialah projek-projek ataupun inovasi yang dihasilkan ini untuk diadaptasi ataupun diubah suai dengan bahasa lainnya, mampu diguna pakai oleh orang lain, jabatan lain ataupun orang lain. Sama ada dengan ubah suai ataupun tanpa ubah suai, boleh termasuk dalam replikasi. Dan pengkomersialan, boleh jual, boleh dikomersialkan dan boleh menjana kewangan. Okay. So, ini yang penting ya. Ini yang sebenarnya yang akan difokuskan oleh kumpulan penilaian. Penilaian projek inovasi di peringkat ini, poster dan video adalah berdasarkan kepada kriteria penilaian yang telah pun kita sediakan. Okay. Iaitu penilaian ada dua. Yang pertamanya penilaian projek inovasi, poster dan video. Yang pertama untuk peringkat saringan awal. Manakala untuk penilaian inovasi WIVA untuk kumpulan yang telah disenarai pendek yang layak ke final WIVA. Sebab di samping WIVA, siap kumpulan yang layak untuk ke final akan dinilai dalam dua keadaan. Yang pertamanya video dan juga WIVA lah. Okey. Sekali lagi saya ulang, untuk saringan awal, poster dan video, manakala untuk WIVA itu yang akan dinilai. Okay, so
Untuk penilaian inovasi merangkumi kategori poster dan video ini, panel juri akan menilai perkara seperti berikutlah. Yang pertamanya, poster saiz AO, video berdurasi 10. Okey, kriteria yang sama diguna pakai untuk poster dan juga video. Pertamanya pengenalan, kita ada dua markah. Pengenalan ini memperkenalkan nama kumpulan, jabatan. Dan saya rasa kita akan bincang lepas ni lah. Minta lalu dulu, perkara yang penting. Yang kedua, mencipta inovasi dan apakah objektif inovasi itu buat. Yang ketiga, dinilai dalam bentuk kreativiti. Yang keempat, kita potensi di tempat lain ataupun digunakan pakai oleh pihak lain, dan potensi pelaksanaan kita akan nilai juga signifikan dengan jabatan sekitaran dan sebagainya, impak pada jabatan itu, impak kepada masyarakat, keberkesanan urusan juga dinilai, dan novelty ataupun periktifan. Akhirnya dia bagaimana kumpulan sendiri. So, 11 perkara ini yang paling besar kategori markahnya hendaklah di potensi untuk lebih daripada yang paling tinggi markahnya di sini ialah aktiviti 20 dan persembahan itu maknanya kategori ketiga dan ada pada kedudukan markah yang masuk kumpulan untuk tengok betul-betul. Kumpulan juga perlu betul-betul buat supaya persembahan poster dan video mampu menarik pihak dan okay. Kategori Viva khusus untuk kumpulan yang layak ke final, ada 10 yang dinilai, pengenalan, kedua pemilihan projek, bagaimana kumpulan memilih kumpulan komit way forward mana apabila 10 minit ni 10 yang akan dinilai ini ada yang tidak langsung. Contohnya, kita boleh tengok yang ini kefasihan Q&A pada kumpulan. Boleh jadi juri akan dapat melihatlah keseluruhan tu kumpulan sebabnya adakah konflik tak, dari sudut keyakinan tak. Okay. Dari sudut penampilannya, dari sudut penampilan ini maknanya kumpulan kena kreatif, kena pandai lah. Ini sama ada nak membuat seperti pembentangan Q&A semasa kebiasaan dalam konvensi. Perlu kreatif. Bagi saya apabila semestinya amalan persembahan semasa konvensi KIK yang biasa-biasa dibuat pada tahun-tahun dahulu tidak ditinggalkanlah. Okay. Yang akan dinilai
dalam nanti. Okey. Ini saya sebut tadi pusingan awal, peringkat awal, panel akan menilai dokumentasi inovasi, poster dan video yang telah pun yang orang kata disahkan, diterima masuk pertandingan, yang mana kumpulan yang layak ke persidangan akhir mohon ini kita akan memilih 30 kumpulan. Yang mana poster ini kategori pemakan adalah sama untuk poster dan video bagi saringan awal. Okay, untuk pusingan akhir yang final ini, kumpulan yang terpilih akan dinilai berdasarkan projek inovasi. Okay. Menyebut tentang video, maknanya di sini kumpulan diberi peluang untuk menambah baik hantar. Saya menambah baik ni ada tempoh masa dia lah. Balik syarat dia. Kumpulan peluang untuk menambah baik video sekiranya terpilih ke final. Dibutuhkan untuk ini tertakluk kepada kumpulan yang kreatif. Dia mampu untuk mempersembahkan video yang terbaik yang merangkumi untuk panel penilaian. So ini untuk you kita ada 60%, 10%. Okay. Ada pertandingan anugerah yang ditawarkan inovasi sosial kategori penambahan tempat pertama, kedua dan ketiga. Kumpulan yang memilih inovasi sosial, kita akan ada 6 anugerah ataupun penciptaan tempat pertama, inovasi sosial penambahbaikan tempat pertama, kedua dan ketiga yang merangkumi hadiah sikit, piala cantik. Dan kalau inovasi kita pun sama juga, penciptaan tempat satu, tiga, inovasi dan ketiga tempat satu, sebenarnya 16 di situ, 18 akan pada dan di samping itu ada 10 yang dikategorikan sebagai piala dan juga akhir kita ada yang mana dianugerah piala tunai dan so okay, untuk jelaskan secara ringkas Ustaz, tujuan untuk mendengar ya. Ustaz, suara Ustaz putus-putus lah. Line tak clear. Awaknya lah. Kejap. Kejap dalam seminit. Hello Rin, okey dengar ke? Okey.
Alright. Ya. Sekejap saya nak kena. Sekejap saya nak kena. Okey Rin, boleh ke? Boleh Ustaz. Okey. Oh, tak cakap awal-awal, putus-putus. Saya pakai handphone pula. Okey, so saya dalam ni tadi saya cerita cara ringkas jadi saya buka pada sahabat-sahabat kumpulan untuk sebarang pertanyaan lah, senang. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Salam. Ustaz, saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Boleh. Okey, ni. Okey, saya Nur Hayati dari Sarawak. Okey, khabar kita. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Ustaz, nak tanya macam ringkasan eksekutif tu Ustaz, kita dah hantar. Tapi dalam pada ni kalau kita nak tambah baik, boleh tak kita buat melalui sistem tu? Nak ubah sesuai sikit lah. Okey, yang ni saya minta Puan Rin boleh jawab ke? Puan Yati, untuk makluman bila dah hantar ke dalam sistem, kita tak akan bagi kebenaran untuk peserta yang nak kemaskini lagi maklumat. Mana final tak boleh lagi ya? Ya, betul. Okey, tapi dalam masa penyampaian tu nanti tuan-tuan, Ya. memang dalam penyampaian tu kalau kita nak buat penambahbaikan pada ringkasan eksekutif tu, adakah diterima? Itu tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okey. Okey, seterusnya siapa-siapa lagi? Ada tak kumpulan selain daripada IAITM Sarawak ni? Cik Sam, ada ke? Cik Samsul daripada Melaka? Okey, senyap sunyi ni. Line okey ke ni? Rin, dengar ke? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz, saya dengar Ustaz. Ya, Haji Anwar ada. Ya, saya dengar. Saya. Tadi terputus-putus kayaknya okey lah. Line hari ni problem sikit kot. Ni saya pakai handphone saya pula ni. Okey. So, okey, ni
sambil-sambil saya ingat ada 2 kaedah ni kita boleh bertanya. Kumpulan boleh cuba check dalam ni dan minta Rin tolong tengok soalan je Rin. Ataupun boleh direct voice suara lah. Okay. So yang ni saya nak kongsi sikit lah daripada perbincangan daripada klinik-klinik yang sebelum ni ya. Okay. Ada kumpulan dia tanya macam mana nak buat video kan. So yang pertamanya video tu 10 minit kena detail merangkumi kriteria pemakahan yang telah disediakan. Macam mana nak buat, dia mengikut kreativiti masing-masing kumpulan. Kita kena maknanya style presentation ke ataupun kita nak buat dalam bentuk macam video dokumentari ke, itu terpulang. Yang penting konten dan juga perkara yang kita nak tengok untuk lebih markah dan dinilai itu ada. Ataupun contoh saya ambil contoh, kalau kita nak buat style pembentangan, boleh juga macam pembentangan KIK biasa kan. Dan ada 10 orang satu kumpulan, kita buat sesi, kita buat pentas, kita buat macam pembentangan biasa dan baca skrip, tetapi dalam tempoh 10 minit. Dan ada slide-slide yang ditayangkan pun boleh. Ataupun nak buat dalam bentuk video kreatif dengan rakaman suara dan sebagainya pun terpulang. Tetapi yang pentingnya pastikan apa jua hasil yang dibuat untuk menghasilkan video tersebut boleh mempengaruhi markah ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Okey. Video yang disediakan itu tidak dihadkan limit saiz dia. Yang pentingnya boleh diupload dan boleh diterima oleh pihak penganjur lah. Justru kena ingat penyediaan video di peringkat awal ini amat penting kerana saringan awal lah yang cukup penting. Kalau peringkat awal buat ala kadar, maka mungkin potensi untuk dapat ke final tu kurang sikit lah. Okey. Lagi ada soalan kah? Nak diam semua orang Sarawak tu. Ada ke saya ada di sini? Ada Ustaz, ada. Siapa yang menjawab tu boleh kenali. Cepat. Soalan. Sebab klinik ni kita konsep klinik kita nak mendengar soal jawab. Ada persoalan, ada permasalahan, kita cuba bantu supaya kumpulan jelas dan clear. Okey, untuk poster kena saiz A0 saiz A0 dan format dia sama ada PDF, PNG ataupun JPEG. Okey. Kalau untuk Viva, saya kongsi juga sedikit apa-apa yang mungkin saya teringat untuk dikongsi ini. Viva akan dibuat secara berkumpulan, maknanya kena pastikan kalau kumpulan tu dalam dokumen, dalam peringkat awal poster ataupun video menyatakan kumpulan ada 10 orang contohnya. Maka masa Viva, of course, sepatutnya kena ada 10 lah. Melainkan kalau tidak dapat hadir seorang dua tu perlu dijustifikasi. Sebab kita melihat dalam bentuk kerja perkumpulan. Kalau dalam Viva ada 5 tapi dalam dokumen kata 10 orang, maka
5 orang lagi itu ke mana. Ini satu penilaian kerjasama sebenarnya. Okey. Dan kita juga menilai dalam bentuk Viva ni sejauh mana jawapan yang diberikan itu tepat dan padat oleh kumpulan. Yang merangkumi tepat dan padat ini juga ialah merangkumi kefahaman ahli kumpulan berkenaan dengan KIK itu sendiri ataupun idea unggul itu sendiri, dan yang pentingnya tentang projek inovasi yang dilaksanakan itu. Dan dalam Viva ini kalau boleh kita nak tengok semua lah. Dalam skrin tu biar semua nampak. Sebab itu masa nak buat Viva ni, kumpulan kalau mahir tak apa, tapi kalau tak mahir dalam penyediaan video, mintalah bantuan daripada pihak-pihak yang mahir di kampus cawangan masing-masing lah, seperti Infotech ataupun unit teknologi itu sendiri. Okey. Sebab kita nak kelancaran ataupun persembahan itu terbaik sebenarnya. Dan kena ingat dalam Viva ini kita juga menilai dalam bentuk keterlibatan semua ahli. Ahli kita nak tengok memainkan peranan. Kalau boleh ada 10 kriteria, 10 soalan contohnya, semua ahli boleh jawab. Kita dalam Viva ni apa penting. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya Syafi'i. Saya naknya semasa Viva itu nanti, Ustaz, adakah kita perlu menyediakan slide presentation lagi ataupun kita hanya akan present poster video saja? Untuk Viva 10 minit kumpulan menunggu soalan daripada panel sahaja. Oh, tunggu soalan sahaja, tak perlu sediakan apa-apa. Ya. Okey. Itu saya dimaklumkan demikianlah. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sebab namanya Viva di situ. Okey, seterusnya sahabat-sahabat, tuan-tuan, ada persoalan? Cik Sam ada ke? Cik Sam? Cik Samsul Syafi'i daripada Melaka, Cik Piko ada ke Piko? Piko ada. Okey, ada nak tambah sila. Ni Cik Piko kalau nak tambah. Tadi ada orang ada tanya dekat chat tu Ustaz. Sekejap. Cuba. Sebab saya tak boleh nak buka chat ni. No. Mungkin boleh tolong baca kan, kita pakat bantu jawab. Boleh. Saya sebagai assist Ustaz lah, senang. Okey, sekarang ni cuma selain dari Sarawak, kita ada lagi satu grup daripada UiTS Serma 3. Ini chat daripada Cik Mahazir daripada Serma 3. Okey, Semahan 3 Okey, Cik Samsul dia undur diri sebab ada perjumpaan dengan Timbalan Rektor ICP. Okey. Kepada anda semua yang kalau segan ataupun malu untuk bertanya wise, boleh letak soalan dekat chat. Nanti saya akan baca dan insya-Allah Ustaz akan jawab balik. Tuan Haji Anwar. Ji, ada nak bantu Ji? Bantu saya Ji. Okey. Saya ni saya itu ada hantar 6 tim, tapi itulah ada misunderstanding hari tu Ustaz. Jadi tak dapat obsolete lah, tak dapat daftar 6 tim, tapi saya pun silap juga tak follow up hari tu. Penjelas saya dah hantar 6 tim tapi dia tak hantar siap dengan complete abstract ni kan. Jadi tak apalah. Tak apalah. Disqualified. Tak apa. Doktor. Tak apa, tak kisah. Tapi saya pun mengikuti perkembangan ni. Kalau ada apa yang boleh saya bantulah. So far okey Ustaz, penerangan Ustaz pun tadi nampak jelas kan. Okey Ustaz, soalan daripada Mahazir ini daripada
3, dia tanya, saya nak tanya kalau kumpulan saya ada output contoh guide, kena masukkan dalam video tu, tunjukkan guide tu lah kan? Dia kata. Apa? Ni saya ni. Okay. Dia kata kalau kumpulan saya, kumpulan beliau daripada Semua Tiga ni ada output contoh guide, kena masukkan dalam video guide tu ataupun tak perlu? Okey, jawapan apa jua yang berkaitan dengan konten ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan inovasi itu kreativiti. Saya nak jawab perlu tak perlu, tak boleh. Kerana bagi saya apa jua yang ada tu memang semua perlu kan. Tapi pilihlah terbaik dan pilihlah supaya apa jua yang dipresent tu orang tengok, orang faham. Seolah-olah dia baca, dia tahu projek itu berjalan daripada A sampai ke Z. Itu yang penting, kita tak nak lalu A, B, C kemudian terus kepada Z. Tengah-tengah hilang. Itu dari sudut kelancaran sebenarnya. Okey. Terusnya? Okey, belum lagi. Soalan. Okey, soalan daripada Nayati Umar, dia tengah chat. Salam Ustaz. Itu soalan belum lagi. Dia tengah type pun. Okey, dia kata pembentang tu berapa orang yang dibolehkan? Pembentang? Ya, soalan daripada Puan Nayati Umar, dia tanya pembentang tu berapa orang yang bolehkan? Mungkin pembentang dalam video dah sini, Ustaz. Ya, so Amy boleh jawab ni. Ni jawab lah ni. Okey, kalau pembentang sebenarnya okey, sebenarnya bagi saya kita tak ada hadkan pembentang berapa orang, tapi kita boleh plan sendiri. Ini adalah perancangan kumpulan untuk melancarkan pembentangan tu supaya just bila tengok video. Kadang kita kalau tengok video dengan live, video ni lagi kena fokus. Sebab kalau live ni kita akan ada Q&A selepas tu, jadi kita boleh top up mana yang just tak faham ke apa. Okay, macam video ni, orang tengok, dia dah just tengok, dia perlu faham terus. Sebab tak ada Q&A selepas video tu. So, kumpulan kena guna kreatif diri untuk bila just tengok je video tu, just dah faham apa yang kita nak sampaikan, apa jalan cerita tu. Okay, betul Okey, betul. Tepat dah tu. Okey, start daripada UiTM. Dia tulis, yang mana tak tahu lah sebab tak ada nama. Dia tulis, minta tayang sekali lagi slide kriteria video. Mungkin Puan nak dia bantu? Slide kriteria video Ya, betul. Ni permintaan daripada UiTM tapi tak ada nama research tu. Kriteria penilaian ya? Ya, betul. Slide kriteria video. Dia tanya, video tu nanti kena ada introduce info kumpulan juga ke? Sekejap nak kena cari balik. Rin ada PowerPoint ke? Rin ada ke? Okey, betul ni. Yang ni Encik apa ya, sebab tak ada nama dia, ada nama UiTM dia tulis. Soalan dia, video tu nanti kena ada introduce info kumpulan juga ke? Kreativiti jawapan dia. Okey, jawapan dia kreativiti. Sebab sini kalau kita tengok, okey, kita dekat sini kita tengok pada bilangan 1 kita ada pengenalan. So pengenalan ni biasa dalam KIK, kita akan tunjuk pengenalan kumpulan
juga dan juga tugas kita ke apa benda untuk kita nampak ada link dengan projek tu. Jadi bila ada link dengan projek, kita akan faham. Okay. Daripada kumpulan Novak daripada UiTM Sarawak. Okey. Okey, berkaitan dengan video ni, saya boleh bagi kisah pengalaman jugalah. Okay. 10 minit pembentangan kan video ni. Jadi keedahnya macam saya sebut tadi, kumpulan boleh gunakan keedah seperti mana pembentangan convention KIK biasa yang kita laksanakan tu. Kita gunalah 10 minit. Cuma masanya 10 minit. Kalau yang biasa 15 kan. So yang kali ini 10 minit pembentangan. Tapi sebenarnya 10 minit pembentangan ni cuba kita jangan fikir video dulu. Kita cuba fikirkan kita berkonvention, kita diminta untuk membentangkan projek inovasi kita dalam tempoh 10 minit. Apa yang kita nak masukkan? Apa yang kita nak bentangkan di pentas convention KIK itu dalam tempoh 10 minit. Cuma yang bezanya untuk kali ini idea Ongo kita convertkan daripada live terbentang 10 minit tu, convertkan dia jadi video 10 minit. Cuba buat gitu. So dia sebenarnya keedah ni biasa je bagi convention KIK horizon baru, horizon KIK horizon lah, peringkat kementerian ni. Memang kementerian memang dia ada dua. Satu, dia ada buku dokumen yang boleh kita convertkan seumpama poster kita dalam idea Ongo. Dan yang kedua, dia ada sesi pembentangan. Pembentangan, dia juga buat pembentangan 10 minit. Okay. Di situlah boleh diguna pakai. Jadi mungkin dari sudut video kreativiti ni, kumpulan boleh kalau dah tak ada idea sangat nak buat, boleh guna keedah pembentangan seperti mana pembentangan convention biasa. Cuma masanya adalah terhad kepada 10 minit. Highlight lah yang mana yang markahnya paling tinggi, highlight lah supaya QC story ataupun keedah metodologi yang diguna pakai itu sama ada PDCA, design thinking ataupun Blue Ocean Strategy itu tidak orang kata tidak terganggu. Yang selebihnya adalah creativity. Ini contoh yang saya boleh sebut dalam bentuk kalau dah tak tahu idea nak buat macam mana. Yang pentingnya creativity, buatlah yang terbaik yang mungkin tak pernah orang lain buat, yang tak terfikir oleh kumpulan lain ataupun orang lain. Itulah mungkin kalau melengkapi kriteria pemarkahan, memang dia akan jadi kumpulan yang terbaik lah. Okey, soalan boleh ke saya jawab gitu? Boleh. Okay. Sahabat-sahabat, kumpulan daripada idea Ongo klinik pada hari ini, teruskan. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah silakan. Sam. Oi, Sam. Belum Ini masuk. pakar. Ini Okay, peritis. berbalik pada soalan tadi yang daripada Sarawak tu ni, kenal dengan pengenalan kumpulan tu, sebaiknya diperkenalkanlah kumpulan tu macam biasa. Hello, Piko. Ya, betul. Dengar. Pengenalan untuk kumpulan tu dan apa juga kriteria dia, syarat-syarat tu, sebaiknya dia semuanya ada. Ya, betul. Itu maknanya pengenalan kumpulan tu juga penting untuk judge tahulah daripada mana dan sebagainya, dan kita nak tahu jugalah kumpulan baru ke lama dan sebagainya. Ya, betul, setuju. Mungkin kalau sebanyak sangat kita nak guna kebenaran tu kena guna banyak masa, mungkin kita boleh pendekkan dengan ringkaskan, mungkin kita boleh buat dengan cara infografik ke. Ya, yang penting orang faham, dan orang faham lah, judge faham, sebab judge nak menilai projek kita tu, idea kita tu lagi mudah jika mereka tahu latar belakang kita. Okey, teruskan.
Okey, Ustaz ada soalan daripada Mazia Aini. Dia minta Ustaz jelaskan komitmen pengurusan. Macam mana dengan komitmen pengurusan? Minta Ustaz jelaskan. Okey, Sam nak jawab ke? Okey, komitmen pengurusan Komitmen pengurusan ini kita menilai dalam bentuk sejauh mana pihak pengurusan bersama-sama kumpulan berjayakan idea inovasi tersebut. Okey, saya ambil contoh gini ya. Kalau dalam horizon baru KIQ ketua tu, penilaian dia yang pertamanya tanda tangan pengurusan pada dokumen-dokumen penting itu pun dianggap sebagai komitmen pengurusan. Macam borang permohonan, borang sokongan, itu juga dianggap sebagai pengurusan. Yang selebihnya komitmen pengurusan ini boleh dilihat dari sudut bagaimana kumpulan boleh membuktikan pengurusan itu memberi kebenaran ataupun kelulusan kepada perkara-perkara tertentu, khususnya bajet, khususnya ruang masa, khususnya fasiliti yang ada di cawangan ataupun jabatan itu sendiri. Dan komitmen pengurusan juga kita boleh tengok bagaimana pengurusan ini mengeluarkan arahan supaya kumpulan menyiapkan ataupun kumpulan menyebarluaskan penggunaan inovasi yang direka kita. Itu antara yang saya terlintas nak jawab lah. Mungkin sahabat Cik Sam ataupun Cik Piko boleh tolong tambah. Okey, Sam. Menjelaskan tentang yang pelibatan pengurusan tu sebenarnya kumpulan, penubuhan kumpulan ataupun projek kumpulan memang telah dimaklumi oleh pihak pengurusan. Itu maksudnya. Selain daripada keterlibatan pihak pengurusan tertinggi, jabatan dan sebagainya, kumpulan tidak beroperasi atau buat program ni secara tersendiri. Dengan kata lain, pihak pengurusan maklum tentang projek ini dan impak serta output projek ini pihak pengurusan sedia maklum. Kerana kita nak projek ini bukan setakat workshop sendiri dan kalau boleh projek ini kita ada kesinambungan sehingga ke penyeragaman sehingga seluruh UiTM. Okey, yang dia tanya pengurusan di sini contoh fakulti. Boleh? Ya, dia tanya. Boleh, tak ada masalah. As long boleh saja, as long pihak fakulti, contohnya dekan ataupun timbalan dekan tahu apa yang mereka sedang lakukan. Tapi gini saya punya pandangan, kalau jabatan kalau cawangan, of course keterlibatan rektor itu yang paling penting. Bukan setakat maksudnya sekurang-kurangnya PTJ lah, sekurang-kurangnya PTJ atas lagi. Kalau itu saya sebut, kalau di cawangan, of course pengurusan itu merujuk kepada rektor lah, ketua PTJ itu sendiri. Kalau di Shah Alam, maybe dekan di fakulti itu kan. Maknanya itu highest lah, ada highest. Tapi kalau kumpulan merujuk pada fakulti yang kalau di cawangan dia sebut sebagai KPP kan. So pun boleh diterima pakai, tapi dia punya rankingnya tak orang kata tak highest lah, tidak yang betul-betul memiliki authority untuk meluluskan dan sebagainya. Okey, boleh ke? Okey, dia faham. Okey Ustaz, soalan daripada Encik Nasruddin Sulaiman. Okey, salam Ustaz dan semua, boleh jelaskan kriteria dari segi replikasi? Sebab pemakahan ni saya minta Sam lah, memang dia pakar pemakahan. Cik Sam. Ustaz teruskan Ustaz, saya dah masuk ni untuk perbincangan. Pandai. Apa dia, replikasi ya? Ya betul, replikasi. Okey, replikasi ni apa soalan dia ni minta? Soalan dia boleh jelaskan kriteria dari segi replikasi.
aplikasi. Susah nak jawab ni ke mana. Aplikasi ni, benda ni dia diguna pakai, boleh diguna pakai oleh pihak lain. Di mana kita ada orang guna lah. Kita buat untuk kita, tapi dah settle kita punya benda tu, ada orang berminat atau kita jual, dan benda tu diguna pakai oleh pihak lain, sama ada untuk isu permasalahan yang sama ataupun isu yang lain, tetapi dibuat sedikit perubahan dan kedua-duanya mendapat manfaat ataupun mendapat impak pada masalah masing-masing. Itu aplikasi yang saya boleh jawab secara spontan lah. Siapa tu? Rin, boleh tolong mute kan kau? Okey, seterusnya ada lagi ke Haji? Haji Anwar ada ke? Ya. Ya Ustaz. Boleh tolong tambah sikit pasal replikasi ni. Replikasi ya. Replikasi ni apa yang cakap dari aplikasi ni kan? Kita okey, dia projek-projek ni dia ada potensi lah untuk replication. Macam kita macam application jugalah maksudnya. Ada projek, ya. Replikasi betul Ustaz? Betul Ustaz, kita yang saya faham dia ada application lah. Maknanya benda yang dihasilkan oleh kita, orang lain boleh guna sama. Ya betul, yang boleh. Lepas tu kita tengok dari segi potensi dia, kalau dia memang sesuai untuk aktiviti kita macam di fakulti dan boleh pakai fakulti lain, benda sama aktiviti kan dia lagi banyak warkah kita boleh bagi. Kan? Benda tu. Sebab dia kan. Jadi kebolehan projek tu sendiri untuk replication kan, kita boleh nampak hasil dia lah. Okey, lagi satu sama juga, saya minta kalau boleh kumpulan ni pancing pengurusan sendiri masing-masing dengan kehadiran projek kita tu. Maksudnya macam ni, kalau apa tu, kita sendiri sebagai ketua kumpulan, kita kena buat ada satu persembahan kumpulan kepada pengurusan sendiri kan. Jadi bila pengurusan nampak kehadiran kita dengan projek kita, dia akan insya-Allah dia akan membantu kan. Sebab ialah bila kita macam-macam faham, semua bahagian nak akan ada KIK kan, ataupun idea unggul ni dalam bentuk KIK cabang kualiti ya. Jadi mesti insya-Allah dekan ke apa akan membantu, tapi kita sendiri kena main peranan. Kita buat satu sesi persembahan kumpulan kepada pihak pengurusan. Jangan lupa benda tu. Itu penting. Kalau boleh masuk dalam video tu, tunjuk gambar-gambar yang kita boleh slide, kita boleh tunjukkan tentang perlibatan kita dengan pihak pengurusan. Jangan ingatkan pengurusan bagi surat, tu satu hala. Tapi kita pun sama. Dan application ni saya nampak tu lah. Hasil daripada aplikasi tu menunjukkan kita punya idea yang kita bangunkan di projek tu memang cuai dipakai kan. Dia punya impak tu, dia punya kesan aplikasi tu, impak dia tinggi dan boleh kita bukan hanya market tapi boleh guna kepada rakan-rakan kita di orang yang lain yang sama aktiviti yang kita. Itu Ustaz.
Ya, hello. Okey. Ada soalan lagi? Hello. Hello, saya dengar. Ya. Teruskan Amin. Teruskan saya ni. Sekarang ni tak ada soalan, masih tak ada soalan lagi daripada peserta daripada kumpulan. So kalau ada kumpulan, kalau nak tanya direct pun boleh menggunakan voice, ataupun kalau segan ke apa boleh chat je, saya akan baca chat tu untuk dijawab oleh kita orang lah. Okay, dipersilakan bang. Kalau ada apa-apa je, kalau tengah buat projek pun, kalau ada masalah pun cuba tanya kita, kita boleh bagi pandangan lah. Mungkin tengah buntu ke macam mana nak buat ni, boleh tanya. Ataupun kalau ada soalan mungkin Cik Saimi boleh tambah lagi apa-apa yang nak diceritakan bersama. Kalau Okay. Okey, siapa-siapa nak bertanya tentang poster ke? Contohlah untuk poster ke apa ke? Assalamualaikum. Nak tanya pasal video tu Ustaz. okey. Kalau video tu tidak melibatkan, saya nak confirmation je, tak melibatkan ahli kumpulan untuk present, tapi sekadar video kreatif yang memaparkan semua kita punya idea tu saja, boleh ke? Itu yang saya sebut tadi. Ada dua kaedah. Yang pertamanya kaedah macam persembahan biasa kan. Yang kedua menggunakan video kreatif. So kalau mengikut kepada kriteria tu, cuba tengok kriteria tu kan. Kriteria penilaian video dan poster tu, kita ada penyertaan masalah, objektif, kreativiti, aplikasi, potensi pelaksanaan, signifikan, impak, keberkesanan, komitmen pengurusan, novelty dan persembahan kan. Ya, betul. So, maknanya terpulang. Kalau kumpulan rasa nak buat dalam bentuk video kreatif yang tidak melibatkan ahli kumpulan pun boleh. Kalau nak masukkan pun boleh. Cuma kalau personal saya lebih suka ada penlibatan kumpulan-kumpulan tu sendiri. Lebih suka. Mungkin boleh selitkan gambar salah seorang pada pada video-video tu, pada shot-shot tertentu tu. Mungkin menggunakan suara dia ke, ataupun gili-gili kan. Itu kreativiti lah. Jadi dari sudut umumnya itu yang saya boleh jawab. Yang selebihnya kita tidak mensyaratkan wajib. Tetapi of course setiap persembahan akan ada kelebihan kan. So sesiapa yang mengoptimumkan kata penggunaan ahli dalam kumpulan, mungkin dia ada kelebihan. Okey, terima kasih. Okey, soalan daripada Encik Mahazril Aini. Poster size A0 tu nanti kita masukkan dalam video kan? Saya tak berapa faham. Ke kita upload poster size A0 itu semasa submit nanti? Okey. Okey, untuk poster ni sebenarnya kita macam dia dua yang berbeza. Satu video adalah video yang kita present tentang idea kita. Okey, macam poster pula kita buat macam infografik berkenaan dengan idea kita. Okey, so kenapa poster A0 kita minta size A0? Walaupun bila kita buka dekat PC, kalau dah upload, buka kat PC tetap kecil juga. Kalau buka dekat handphone tetap kecil juga kan size screen. Kita minta size A0 supaya sekiranya poster anda atau projek anda dipilih ke final ataupun pemenang, insya-Allah pada convention akan datang kita akan print poster tu untuk dipertandingkan ataupun dipamerkan. So kita akan print poster tu adalah pada size A0
Sebab tu kita minta siap-siap AO. Sebab kalau nanti bagi yang kecil macam A4 ke apa, nanti bila nak print size AO dia akan pecah. Sebab tu kita minta ni lah, kita minta size AO. Nak tambah Sat? Ya, betul tu. Cukup tu saya rasa. Tepat dah. Okey, daripada kumpulan Sarawak tadi, kumpulan Novik kejap saya cek. Kumpulan Novik. Okey, dia tanya Ustaz, masa Viva tu nanti memang face to face soal jawab online je layar. Viva nanti memang face to face soal jawab online je layar. Maknanya dia tanya sama ada face to face ataupun online. Face to face online. Face to face online. Face to face online lah. Betul lah tu. Betul tu kita buat macam video call lah semua. Macam conversation. Macam ni lah kita guna kaedah sama ada akan dimaklumkan nanti sama ada pakai webinar macam ni ataupun pakai Google Meet ataupun pakai apa-apa kaedah WhatsApp call ke, ikut kesesuaian lain pada masa itulah. Tapi yang pentingnya saya rasa pihak penganjur INCA akan tentukan, pihak Ustia INCA, KIK akan tentukan dia punya dia punya medium untuk Viva itu sendiri. Seperti pada hari ini lah, kita buat hari ini, kita INCA menyediakan dalam bentuk webinar kan, web. So inilah mediumnya. Samalah nanti pada Viva nanti akan dimaklumkan. Betul Ring Okay, seterusnya ada lagi kah? Banyak soalan daripada klinik hari ini ni. Orang Sarawak memang hebat-hebat, menang hebat. Semangat nak menang tu. Saya lupa buka video, baru nampak muka saya. Patutlah muka tak nampak ni, rupanya tu muka. Hai semua, saya ni aka Pico lah. Jadi asisten Ustaz ini. Ada si ada. Nadai. Orang Sarawak, Nadai. Lama tak kelakar Sarawak, lupa dah. Cuba tanya dengan Sarawak, bahasa Sarawak lah. Faham ke sikit lagi kami tu? Senang je. Dia tanya kita berjawab. Kita berjawab Melayu lah. Kalau, okey. Daripada Encik Mazir lagi. Kalau lah penyertaan tak layak ke final, jadi dah ia untuk menyertai. Yang pertama dapat pengalaman. Yang kedua, insya-Allah kalau tak silap saya, seperti mana apa jua pertandingan kita, pihak penganjur akan bagi anugerah emas, perak, gangsa juga. Okay, macam biasalah. Kan, betul kan Ring kan? Ada anugerah emas, perak dan gangsa. Jangan bimbang, insya-Allah ada. Akan ada anugerah emas, perak atau gangsa yang meliputi CJ lah. CJ penyertaan itu sendiri, insya-Allah. Okey, ada juga yang bertanya saya Ustaz, kita share kat sini dah, saya pun nak tanya Ustaz sendiri dah. Sebab orang kata contoh ya, macam sekarang ni idea ini telah dipertandingkan pada tahun ni. Okey, dan tak kira lah menentukan lah, adakah mereka boleh bawa idea ni sebagai satu projek untuk dipertandingkan pada tahun depan? Okey, soalan yang baik sebenarnya. Kalau ikut perbincangan awal memang mana-mana kumpulan yang masuk pada tahun tu kita orang masuk tanding di idea unggul, maknanya idea unggul pada tahun tu dikecualikan syarat-syarat asal KIK kan. Maknanya senang cerita, mana-mana kumpulan yang masuk idea unggul pada tahun tu, tahun depan si ada masalah boleh masuk convention KIK
UiTM 2021. Cik Dahal, boleh tak? Memang tujuannya kita nak kekalkan momentum inovasi KIK dalam UiTM ini supaya KIK itu tetap relevan, yang mana pada tahun ni projek yang dipertandingkan pada tahun ni sebagai suatu orang kata permulaan untuk masuk ke Convention KIK 2021 UiTM nanti. Jadi jawapannya itulah idea unggul sebenarnya tujuannya untuk memudahkan. Maknanya pada tahun depan kumpulan dah ada projek, dah hampir siap, cuma tahun depan dokumen kan mengikut dokumen KIK sepenuhnya. Okey. Cuma tak maksudnya cuma kalau kita dah masuk untuk hari ini, masa pada tahun ni kita dah masuk. So dengan feedback kita dapat ataupun dengan result yang kita dapat tahun ni akan bagi lagi kita banyak idea lagi untuk penambahan idea ataupun untuk penambahbaikan projek ini untuk kita bertanding pada tahun depan. So kita sini macam kita punya ada advantage sikit lah. Itulah sebenarnya. Tapi tidak bermaksud mana-mana yang cemerlang pada idea unggul pada tahun ini akan kekal cemerlang pada Convention KIK 2021. Tak semestinya juga sebenarnya. Sebab kriterianya adalah berbeza. Okey, memang itu. Okey, daripada Encik Mahazril, ini lagi saya nak tanya, kena ada facilitator ke untuk setiap kumpulan? Saya rasa facilitator sebab kita dalam peringkat awal ni, peringkat awal pendaftaran tu memang dah ada lah kan. Kalau tak ada pun sebenarnya, kalau mengikut syarat kita yang terkini, facilitator bukan suatu kemestian. Syarat KIK UiTM, facilitator bukan suatu kemestian. Maknanya ada pun boleh, ada pun Cik Dahal. Cik Dahal. Tetapi kena ingat, mana-mana kumpulan yang ada facilitator, mana-mana kumpulan yang ada facilitator, jangan highlightkan facilitator dalam gerak kerja melaksanakan projek inovasi unggul. Maksudnya facilitator tidak boleh terlibat dalam gerak kerja melaksanakan idea unggul itu sendiri. Contoh dia dalam Viva nanti katakanlah dalam Viva lah sebenarnya. Dalam poster kalau letak gambar facilitator tak ada masalah. Dalam video nak letak gambar facilitator pun tak ada masalah. Tapi dalam Viva, of course kalau facilitator ada dalam video tersebut, dalam Viva tersebut, dan facilitator juga menjawab, maka itu suatu kesalahan. Kerana facilitator tidak boleh terlibat dengan projek kumpulan. Nak ada saja boleh duduk diam, berdiri diam-diam je. Jangan jawab. Sebab kalau facilitator jawab, mana markah yang ditanya tu dia jawab, kira tolak terus dah. Tak bagi markah, bukan tolak, tak bagi markah. Salah. Facilitator tak layak menjawab dan terlibat dalam projek inovasi. Okey? Okey, Puan Zurina binti Maknin daripada FSPPP Kampus Seremban. Okey, bagi KIK untuk kategori pengajaran dan pembelajaran, apa aspek penting yang perlu ditonjolkan? Soalan umum ni. PMP aspek yang perlu ditonjolkan. Dalam PMP. Saya tak boleh jawab benda tu sebab dia depend kepada, ini personal saya jawab, saya tak boleh jawab soalan itu kerana saya tak faham aspek yang boleh ditonjol tu apa sebenarnya. Kalau bertanya nak buat apa, sudah semestinya saya akan jawab hanya orang yang berada di PTJ tersebut atau di cawangan tersebut, di jabatan tersebut je yang tahu apakah yang perlu aspek yang perlu di-highlightkan di sana. Kerana kita tak tahu suasana setiap tempat tu berbeza keutamaan dia. Mungkin ada satu tempat dalam bab PMP ni dia nampak dalam bentuk belajar dia banyak fail. Jadi aspek yang perlu ditonjol ialah peningkatan dalam bentuk kadar kelulusan pelajar itu sendiri. Ada tempat lain dia melihat dalam bentuk bermasalah dalam bentuk fasiliti PNP itu sendiri kan. Kaedah, bukan fasiliti, kaedah. Maka dia akan melihat kepada kaedah.
Jadi secara umumnya aspek yang perlu ditonjolkan kalau mengikut pemahaman saya hanya orang yang berkenaan je yang tahu. Cuma saya tak pasti apakah maksud puan yang bertanya tadi sebenarnya. Aspek yang perlu ditonjolkan dari sudut apa tu sebenarnya. Mungkin boleh suarakan secara live. Mungkin kita cuba memahami apa soalan tu. Tak ada. Belum lagi. Okay, kita ada lagi setengah jam ya. Kalau ada idea ke ada pertanyaan, cepat-cepat masukkan. Ada setengah jam kan? Mungkin berkaitan dengan aspek yang boleh ditonjol Cik Suhaimi, kalau pemahaman Cik Suhaimi mungkin boleh jawab macam mana? Kejap, Puan Zurina tulis, saya nak tekan button mana yang untuk cakap. Okey, dekat sini ada dia tulis, ada tak perkataan unmute, button dekat unmute? Kalau ada, tekan button unmute tu, Puan Zurina. Mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suara saya? Dengar. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, kepada pihak penganjur, saya untuk pengetahuan saya, penyertaan ini adalah pertama kali lah untuk KIK. Dan ini adalah penyertaan juga buat julungkat pertama kali untuk fakulti kami. Okay, so saya menghantar penyertaan bagi kategori pengajaran dan pembelajaran. Okay, jadi dalam konteks apa yang kami buat ni dan juga apa yang saya tengok contoh-contoh yang lepas, kebanyakan KIK ni melibatkan, ini kalau saya salah tolong betulkan ya, sebab saya first time orang baru kan. Jadi kalau salah minta tolong betulkan. Yang saya nampak biasanya penyertaan dalam apa orang kata KIK ni melibatkan macam mana carta alih ataupun proses-proses sesuatu kerja tu dibuat untuk penambahbaikan, penambahbaikan terhadap proses-proses yang berlaku. Jadi dalam konteks pengajaran pembelajaran ni, macam itulah saya nak tanya tu, aspek apa yang sepatutnya kita nak ditonjolkan bila kita sertai pertandingan KIK ni. Adakah sebab pengajaran pembelajaran tu banyak konten ke, macam tadi Cik Usaini ataupun doktor ke siapa kata tentang kaedah. Jadi konten pengajaran pembelajaran tu sendiri termasuk dalam kategori ni tak? Okey, dia gini. Okey, balik pada kaedah. Ada lagi ke nak ni? Tak ada. Itu yang itu dulu. Ada lagi soalan lain tapi yang itu dulu. Saya cuba jawab je. Okey, KIK ni kita balik pada tujuan KIK ni ialah memang peringkat asal KIK bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Okey, itu konsep asal dia, menyelesaikan masalah sebenarnya. Okey, so kalaulah dari sudut PMP ni Puan sendiri ataupun Dr. Zurina melihat ada masalah dalam PMP, maka itulah agenda utama untuk menyelesaikan masalah KIK. Yang keduanya, KIK yang terkini pun sebab tu kita memperkenalkan kaedah design thinking ya. Maknanya kita melihat memberi peluang kepada kumpulan untuk menerima pakai pandangan pengguna lah kan. Pengguna itu sendiri sama ada kita yang melaksanakan ataupun pelanggan-pelanggan kita mendengar pandangan apa yang mereka nak. Sebab itu kita guna kaedah design thinking. Apa yang kita nak dalam PMP ni, apa yang pelajar kita nak. Dalam PMP ni, apa yang pensyarah-pensyarah kita nak. Atau dalam PMP ni, apa yang pengurusan kita nak. Yang selalu sebut-sebut dalam mesyuarat dan sebagainya. Maka di situlah kita menggunakan kaedahnya, sama ada normanya kaedah design thinking diguna untuk menilai ataupun membuat kaedah dalam bentuk kita melihat pandangan kehendak pelanggan. Kalau PDCA, kita menyelesaikan masalah. Kita menyelesaikan masalah yang kita nampak, yang selalu disebut-sebut masalah. So itu kaedah. Jadi itu dalam bentuk KIK lah. Cuma yang ditanya tadi, apakah benda yang perlu di-highlightkan tu saya tanya apakah sebenarnya persoalan itu. Maksudnya nak tanya highlight dalam bentuk KIK itu sendiri ke, ataupun meng-highlightkan bagaimana kita nak pilih
projek kita tu. Kalau kita nak pilih projek, of course kita kena menilai dalam bentuk, bukan menilai, kita memang dah ada. Kalau ada masalah, itulah kaedah kita memilih masalah. Kalau kita ada rumutan, pelajar dia kata dia nak begini, dia tak suka macam ni, maka kita kena entertain lah pandangan pelajar tu sendiri. Dia tak nak kelas macam ni, kita kena cuba selesaikan masalah dia. Itu dalam bentuk memilih projek untuk dibuat inovasi yang kreatif ni, inovasi yang kreatif. Dan yang satu lagi mungkin persoalannya ialah dalam melengkapkan KIK ataupun idea unggul spesifiknya pada kali ini. Mungkin persoalan dia, apa yang perlu di-highlightkan ialah saya lebih suka melihat kalau nak buat idea unggul ni dalam bentuk PMP contohnya, ataupun sosial ataupun pengurusan pun, mana kita kena tengok kriteria pemakaran, item manakah markahnya paling tinggi. Kalau kita fokuskan kepada item yang markahnya paling tinggi, sudah semestinya kita memang akan mendapat markah yang agak banyak lah. Dan tidak bermaksud markah-markah yang kecil itu tidak penting ataupun tidak memainkan peranan. Jangan pula abaikan yang tu. Kerana ia adalah markah secara total, secara maknanya dia gabungan bersama lah sebenarnya. Boleh tak macam tu saya jawab, Puan? Doktor? Okey, faham. Okay, saya ada soalan lain lagi, boleh tanya terus? Boleh. Silakan. Okey, macam kategori saya, sebab saya baru, jadi bila saya tengok proses PDCA itu sendiri dan juga contoh-contoh pembentangan ataupun hasil kerja KIK yang sebelum ni, saya dapati bila analisis tu dibuat, analisis tu dilakukan sehingga projek tu sudah lengkap dan juga ada maklum balas daripada users ataupun mereka-mereka yang mendapat manfaat. Jadi dalam konteks saya, projek saya ni saya bangunkan betul-betul untuk address isu yang timbul dalam konteks online teaching baru-baru ni, ODL. Semester ODL. Jadi saya anggarkan saya punya produk tu akan diguna pakai pada semester akan datang. Inilah semester yang kita akan buka ni. Jadi uji lari tu baru boleh dilakukan pada semester yang akan datang ni. Dan dalam masa yang sama, concern saya tak dapat nak buat satu conclusion lah terhadap uji lari tu sebab student akan baru je mula pada 12/11/10 nanti 13/11/10. Okay. Dan tarikh hantar KIK ni pula 20 hari bulan 10. Jadi dekat situ tu macam mana tu pelaporan saya tu? Adakah cukup sekadar saya kata saya dah identify untuk uji lari dan expectation pelaksanaan dia macam ni, cukup sekadar itu ataupun memang perlukan satu keputusan ataupun konklusi yang jelas terhadap keberkesanan? Sebab ODL ni kan baru lagi kan semester lepas kan. Ya. Okey, saya faham. Okey, Okey, sebab itu kita buat idea unggul sebenarnya. Kita buat idea unggul dan kita menyediakan rangka kriteria pemakaran seperti yang ada yang dalam share kita ni lah. Okey, kalau tengok sini berkaitan dengan data dan juga uji lari dan sebagainya, sebab itu kita tengok item pemakaran video dan poster pada kategori nombor 7, 8. 7, 8 tu dia hanya 5 markah je. Impak 5 markah, keberkesanan output 5 markah. Maknanya kita tidak meletakkan hasil pada tempat yang paling penting lah. Maknanya kalau tak sempat uji lari pun tak ada masalah, tetapi kita meletakkan jangkaan output itu sendiri. Keberkesanan output ataupun jangkaan impak, keberkesanan impak ataupun hasil impak yang mungkin boleh di-highlightkan oleh kumpulan. Kalau buat semester depan, kan, kalau kita buat sistem ni, pelajar akan dapat gini. IITM akan dapat begini-begini. Fakulti akan dapat manfaat kesan yang begini-begini. Kita hanya boleh, maknanya kita tidak meletakkan dalam bentuk figure
ataupun data-data yang orang kata yang spesifik lah. So bagi saya tak perlu bimbang tentang pelaksanaan kerana idea unggul sebab itu nama dia idea. Sebab itu nama dia letakkan idea. Kita nak melihat idea yang boleh dijana dan boleh menghasilkan. Mana menghasilkan itu dalam kategori kita tidak meletakkan pemarkahan yang tinggi. Impact hanya 6, 5 markah, keberkesanan output pun kita hanya letak 5 markah sahaja. Okey. Okey, sangat jelas. Terima kasih banyak-banyak. Hilang sikit rasa risau dan debaran tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Alright, okey, terima kasih. Okey Ustaz, soalan daripada Puan Hayati Umar, dari segi tools, adakah mesti ikut tools terkini dan tidak lagi guna rajah tulang ikan? Okey, Hayati Umar. Orang Sarawak ni kot. Okey, tool memang kalau kita bercakap tentang KIK memang tak lari daripada tools. Kalau kita bercakap tentang idea unggul, sudah semestinya kita ada proses-proses yang perlu diikuti lah. Sama seperti KIK. Jadi sebenarnya kita kena faham. Kalau kita mempersembahkan projek inovasi kita dalam idea unggul pada kali ini dengan membawa metod ataupun kaedah PDCA, maka sudah semestinya kita mesti melalui tulaikan itu sendiri, Ishikawa itu sendiri, kan? Cuma bagaimana kumpulan nak meng-highlightkan Ishikawa dalam poster ataupun dalam video ini, kena kreatif lah, kena bijak lah. Sebab apa? Kita hanya ada poster bersaiz AO ataupun kita ada video yang berkapasiti masanya 10 minit sahaja. Tetapi proses yang pentingnya proses QC story itu perlu ada lah. QC story itu perlu ada. Perlu dinyatakan dalam poster ataupun dinyatakan dalam video. Kalau kumpulan menggunakan kaedah membuat hasil inovasi idea unggul ini menggunakan kaedah PDCA, maka highlightkanlah tentang PDCA itu sendiri. Sudah semestinya PDCA itu main dia tulaikan lah. Sebab dia punca, menyelesaikan punca masalah. Dan kalau kumpulan menggunakan kaedah design thinking, sudah semestinya kalau masukkan tulaikan memang salah besar. Guna design thinking ataupun BOS, tapi ada gambar rajah tulaikan, memang salah besar. So jawapan saya, penggunaan tool memang penting mengikut metodologi yang betul. Sama ada PDCA, Design Thinking ataupun Blue Ocean Strategy BOS. Okey, boleh Mi kalau nak tambah? Okey, ada lagi soalan? Okey, ataupun Haji Noor nak tambahkan apa tadi tentang tools tadi tu? Haji Noor memang pakar tools. Dia ada lagi ke? Saya pun setuju lah apa yang Ustaz cakap tadi tentang yang kita beza lah. Sebab ni apa tu, ada si penggunaan tu sangat penting lah. Guna pada mana yang sesuai. Kan kalau tak sesuai tu memang bukan tambah markah tapi penolakan markah. Memang akan berlaku. Jadi kena hati-hati dalam tu. Sebab idea design thinking berbeza dengan yang kita pakai PDCA dulu. Okey. Lagi satu tentang tadi apa lecturer tu tanya. Dia kata signifikan yang boleh di nampak jelas. Tapi soalan tu macam nampak dia umum Ustaz. Yeah. Cuma saya kata kita dah ada kriteria markah lebih pada perempuan tu lah. Sebab masing-masing pembelajaran dan pengajaran pun dia masih tertakluk pada kriteria tu kan. Jadi dia kata mana yang nampak dia lebih menonjol kan. Saya rasa projek tu sendiri lah. Kan projek tu sendiri, ada titik projek sendiri yang boleh tunjukkan dia punya impact dia tu. Lepas tu yang tentang tool, saya rasa kita memang bagi kebebasan
Apa pun kita boleh pakai. Asalkan sesuai dan kena pada tempat dia. Itu je lah bagi saya. Cuma hati-hati dengan yang Ustaz cakap tadi, yang kata macam kata Ishikawa diagram tu, kan, untuk menjadi punca bagi masalah. Tiba-tiba kita pakai dekat design thinking, itu nampak sangat dah. Kita tak mengikuti perkembangan apa yang kita kata dalam KIK tu. Okey, yang lain saya tak jelas sebab ada tetamu tadi siap. Tak apa, saya ada tetamu tadi. Minta maaf Ustaz. Tak apa Cik, tak apa. Saya lari-lari tadi. Terima kasih banyak dah bantu kita sama-sama bantu. Ya, betul. Ada masih tak jelas lagi ke Rajatul Ikan di kalangan kita punya peserta ni? Mungkin untuk kumpulan baru, ramai kumpulan baru. Ya. Kalau ada refer bolehlah, nanti saya pun boleh bantu. Boleh direct terus. Kita nak tunjukkan. Sebab saya memang kali ni saya tak ada kumpulan yang saya dedicated, jadi saya free lah. Okay. Tak ada masalah. InsyaAllah. Tapi itulah, Rajatul Ikan ni memang signifikan sangat dengan KIK. Tapi bila ada idea baru ni dengan kita punya pendekatan baru yang kita kata idea unggul, dan kita menggunakan design thinking ni, saya rasa dalam design thinking ni lagi kita menggalakkan aktiviti berkarya tu. Kita punya kita punya open untuk macam luas lah. Ya, terbuka terus, kita boleh bagi. Kita boleh pakai house of quality, boleh pakai banyak lagi kita boleh pakai. Macam-macam, ada mind mapping, semua boleh pakai benda tu. Cubalah gunakan, cuba jangan kumpulan terikat. Ada Ishikawa tak ada, kita buang markah. Nak pakai juga, jangan macam tu. Dulu ialah mengikut ikut kan. Tapi sekarang kita rasa dah banyak matang benda tu. Okey Ustaz, saya tak apa Ustaz, saya mengikuti perkembangan. Kalau ada dibantu. Terima kasih Haji. Okey, sahabat-sahabat, seterusnya kita ada masa 10 minit lagi. Okey, ada soalan lagi yang belum jelas. Jangan lupa isi borang kehadiran untuk tujuan lot latihan. Di chat ada disediakan link. Boleh klik dan isi submit kalau nanti lupa. Okey, seterusnya. Belum ada soalan lagi. Mungkin penganjur Puan Harin ada nak tambah, nak remind apa-apa ke? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, so kalau tak ada pulang-pulang okey semua, boleh So kalau tak ada, kita boleh tangguhlah dulu klinik kita pada hari ini. InsyaAllah esok ada lagi kan klinik kita? Esok ada lagi. Kita akan ada klinik setiap hari lebih kurang selama 2 minggu ni. Okey. Okay, so kalau tak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam klinik siri yang ini yang kedua ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni dapat kita kongsi bersama-sama untuk menjadikan projek idea unggul kita ini yang terbaik untuk dihantar sebagai suatu dan pertandingan idea unggul. Dan mudah-mudahan kumpulan tuan-tuan dan puan-puan dapat melengkapkan projek idea unggul pada masa dan tempoh yang telah ditetapkan. Kalau tak silap saya, 20 Oktober adalah due date yang terakhir. So pastikan kena sampailah. Sebab kalau tak sampai, maybe boleh jadi disqualified oleh pihak Ustia. Apa-apa pun, mana-mana kumpulan yang dah submit projek untuk dihantar, syabas dan tahniah kerana anda adalah kumpulan yang memang menyahut seruan UiTM
anda adalah kumpulan yang memangnya berdaya saing, anda adalah kumpulan yang mendukung dan memastikan KIK tetap relevan di IITM. Itu di pihak saya, terima kasih selaku pakar rujuk yang bersama-sama tuan-tuan pada hari ini bersama Encik Syahini, Encik Koko dan juga Haji Anwar serta Encik Samsul daripada Jabatan Melaka tadi. Berkongsi pengalaman kami. Tidak bermaksud kami ada terbaik, tapi kami adalah sedikit pengalaman untuk dikongsi bersama-sama. Dan kalau ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan di kalangan sahabat-sahabat daripada kumpulan yang ada untuk idea unggul pada tahun ini, jangan segan, jangan orang kata jangan malu. Boleh hubungi pakar-pakar rujuk untuk mendapatkan maklumat yang terkini ataupun yang boleh diselesaikan untuk samalah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana bersama-sama. Mungkin Cik Saimi ada apa-apa kah? Cuma satulah macam kita ada betul-betul genap 2 minggu lagi, ada genap 14 hari lagi untuk penilaian. So kalau boleh kumpulan ya semua status dalam masa sehari ataupun 2 hari sebelum. Kau boleh janganlah pada 20 bulan tu baru nak upload, baru nak finalize, takut nanti ada masalah. So kau boleh biar ada 18 tu kita dah set upload dah. Cuba plan macam tu supaya kita tak ada problem pada hari terakhir tu. Okey, itu semua. Salam kepada semua, salam dan semoga berjaya insyaAllah. Itu saja untuk saya ni, Ustaz. Okey, so, kalau tak ada, terima kasih semua. Saya kembalikan kepada Rin. Okey. Okey, terima kasih atas perkongsian daripada Ustaz Husaini, Encik Suhaimi, Tuan Haji Anwar serta Encik Samsul. Diharap para peserta mendapat idea lah untuk membuat poster dan video. Seperti Cik Suhaimi cakap tadi, mohon jangan last minute untuk selesaikan untuk masa poster dan video. Untuk makluman semua, poster dan video ini akan dimasukkan melalui portal KIK seperti yang Tuan Puan daftar sebelum ni. So, sekretariat akan ambil link daripada situ untuk juri menilai. Okey, mohon agar semua peserta dapat mengisi borang kehadiran sebab kalau semak saya tengok baru 13 orang. Okey. Saya rasa untuk hari ini itu saja. So, sebelum kita tamatkan program ini, mohon kita akhiri program ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua juga. Assalamualaikum.